What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan berkongsikan dengan korang semua analisis bagi chapter yang ke-1080 yang sangatlah menarik. Antara perkara yang akan kita bincangkan termasuklah tentang Blackbeard Pirates dan juga ahli-ahli SWORD yang telah pun didedahkan kepada kita semua pada kali ini. And of course, yang paling penting adalah tentang kekuatan sebenar yang dimiliki oleh sang wira legenda Monkey D. Garp. So jom, let's proceed with the content. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yororomo. Firstly, kita semua telah pun ditunjukkan dengan Pulau Hachinosu yang sedang huru-hara dek kerana Kobe telah pun melarikan diri daripada penjara yang berada di pulau tersebut. Bukan setakat itu sahaja, Kobe juga bahkan turut melepaskan banduan-banduan yang lain yang dikurung di sana. Apa yang menarik bagi aku kat sini adalah pada part banduan-banduan yang telah dibantu oleh Kobe itu menjadi sangatlah gembira sehingga ada daripada kalangan mereka menganggap Kobe sebagai seorang yang sangat mulia yang standing kedudukannya dengan Celestial Dragon apabila banduan tersebut mengatakan bahawa Kobe ini seolah-olah seorang Saint. Dan macam mana yang kita semua sedia maklum, Saint adalah gelaran bagi mereka yang merupakan seorang Celestial Dragon seperti mana yang dimiliki oleh Saint Carlos, Saint Roswell dan even salah seorang daripada Gorosei juga bergelar sebagai Saint Jagarcia Satan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa banduan-banduan yang diselamatkan oleh Kobe ini sangat menyanjung dan menghargai bantuan daripada Kobe ini. And guess what guys, reaksi-reaksi mereka semua ini mengingatkan aku kepada kata-kata Hushu tentang deskripsi yang dimiliki oleh Sun God Nika ataupun Joy Boy. Kau ingat lagi tak dalam chapter yang ke-1018, menurut Hushu, Sun God Nika merupakan satu kisah yang sangat masyhur di kalangan hamba yang dipenjarakan, yang mana suatu hari nanti kemunculan Sun God Nika ataupun Joy Boy ini akan membebaskan mereka semua daripada terus dipenjarakan. Kemudian menurut Gorosei dalam chapter yang ke-1044 pula, Joy Boy juga dijuluki sebagai The Warrior of Liberation, yakni bermaksud pahlawan kebebasan. So melihatkan banduan-banduan yang diselamatkan oleh Kobe ini sangatlah mengagumi Kobe yang menyelamatkan mereka sehingga ada yang memanggil Kobe sebagai Saint. So adakah mereka semua ini juga mengetahui sejarah rahsia tentang Sun God Nika ini? Ataupun mungkinkah ini adalah satu foreshadowing daripada Oda untuk menunjukkan bahawa ada lebih daripada satu Joy Boy dalam dunia One Piece? Aku berspekulasi sedemikian kerana ciri-ciri Kobe yang sanggup untuk menyelamatkan dorang yang terpenjara dan even sanggup untuk menyelamatkan Gecko Moria yang merupakan seorang lanun itu menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan Joy Boy. And apa yang menyebabkan aku lebih tertarik untuk mengetengahkan persoalan ini adalah kata-kata Garp pada penghujung chapter ini. Garp mengatakan bahawa Kobe adalah masa depan bagi Marine, yang mana tindakan Garp ini dilihat seakan-akan sama dengan tindakan Shanks dan Rayleigh yang mempertaruhkan era yang baharu kepada Monkey D. Luffy. Lagipun sampai ke hari ini Oda tidak pernah menyatakan bahawa Joy Boy itu hanya satu orang saja kan. So mungkinkah Luffy adalah Joy Boy dari pihak Lanun, manakala Kobe pula adalah Joy Boy daripada kalangan Marine, dan mereka berdua ini yang akan memainkan peranan untuk membawa kebebasan ke dalam dunia One Piece nantinya. Macam mana pula menurut korang geng? Please drop your comment down below. Okay, seterusnya pula kita akan membincangkan tentang kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Blackbeard Pirates dan Titanic Captain. Macam yang kita semua dah jangkakan geng, ternyata kesemua Captain Titanic Blackbeard ini mempunyai kemampuan buah iblis, dan dalam chapter ini kita dapat melihat Pizarro dengan Island Fruitnya, San Juan Wolf dengan Giant Fruitnya, dan juga Vasco Short dengan Liquor Fruitnya. Cumanya kan buah iblis Island milik Pizarro ni dilihat hampir sama dengan kemampuan buah Ishinomi milik Pika. Apa yang membezakan kuasa mereka adalah Pizarro mampu untuk bergabung dengan kayu dan batu serta tanah, manakala Pika hanya mampu untuk bergabung dengan batu sahaja. Kemudiannya kemampuan Glug Fruit yang dimiliki oleh Vasco Short pun agak menarik juga bagi aku sebenarnya. Ialah selain daripada mudah terbakar dan meletup, arak juga merupakan minuman yang memabukkan seseorang. So mungkinkah Vasco Short juga mempunyai keupayaan untuk memabukkan musuh-musuh yang berada di sekelilingnya? Tapi kan kalau Zoro lah yang akan berlawan dengan Vasco Short ni nanti, habislah Vasco Short ni. Yelah, Zoro ni kan kaki botol, dia suka sangatlah minuman-minuman keras ni kan. So kalau Zoro tahu pasal power Devil Fruit Vasco Short ni, silap-silap Zoro sendiri
sendiri yang pergi bunuh Vasco Shot untuk dapatkan kuasa buah iblis tu. Lepas ni tak payah susah-susah lagi dia nak pergi beli sake ke apa kan. Akhir sekali kita dapat tengok kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Sun Quan Wolf yang menyebabkan dia mampu untuk menjadi seorang gergasi yang selayaknya Ancient Giant. Cumanya dalam chapter ni dia tidur je lah. So kita tak tahu sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh si Sun Quan Wolf ni kan. Daripada pendedahan tentang nakama Blackbeard yang berada di Hachinosu ni juga, kita dapat berteori bahawa watak yang berkemungkinan berada di atas kapal Blackbeard yang sedang menuju ke Egghead Island, mereka itu adalah Aokiji, Katarina Devon dan juga Lafitte. Memandangkan diorang ni tak ada dekat Hachinosu dan diorang juga tak ada masa bersama dengan Blackbeard dekat Winner Island. Kemudian perkara yang aku nak bincangkan dengan korang semua pula adalah tentang SWORD members yang didedahkan kepada kita semua dalam chapter pada kali ini. Akhirnya Oda Sensei telah pun menerangkan kepada kita siapakah sebenarnya seseorang ahli SWORD ini melalui penjelasan Aokiji Kuzan kepada Blackbeard. Menurut Aokiji, SWORD merupakan seorang Marine yang sebenarnya bukan seorang Marine lagi dah pun. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka-mereka yang telah pun menyertai SWORD ini sebenarnya telah meletakkan jawatan mereka secara rasmi daripada Marine. SWORD ini juga mampu untuk bertindak sesuka hati mereka dan mereka boleh menyerang seorang Yonko dan pada bila-bila masa tanpa perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak atasan. Mereka juga bahkan langsung tidak terkait dengan apa-apa arahan daripada pihak atasan. Pasal ini jap lagi aku akan terangkan sikit lagi dan penerangan ni pasti akan membuatkan korang macam what? Serius Atau lah, masuk akal juga kan? Alright, berdasarkan penjelasan Aokiji Kuzan ini, sekarang telah jelaslah kepada kita kenapa Monkey D. Garp dilihat sangat liar sebagai seorang Marine. Dia langsung tidak menghiraukan arahan daripada pihak atasan dan dia juga bertindak sesuka hati dia sahaja. Tapi apa yang lebih menarik bagi aku adalah berdasarkan penjelasan daripada Aokiji ini, kita dapat melihat ada beberapa lagi Marine yang juga bertindak selayaknya SWORD. Even Aokiji sendiri juga boleh dikatakan sebagai seorang SWORD member, memandangkan Aokiji sememangnya telah pun meletakkan jawatan sebagai seorang Marine secara official. Selain daripada itu, kita dapat tengok yang Aokiji juga bertindak sesuka hati mahunya semasa dia berada dalam Marine dahulu pun kan. Dia naik basikal kat tengah-tengah laut ke sana ke sini. Lepas tu dia jugalah yang membebaskan Robin daripada Pulau Ohara dan even melepaskan Straw Hat Pirates semasa di Long Ring Long Land Island. Selain daripada Aokiji Kuzan, Captain Smoker juga dilihat merupakan seorang ahli SWORD juga. Yalah, Smoker pun tidak kurang degilnya juga kan. Dia suka bertindak mengikut kepala otak dia sendiri je. Tambahan pula kita dapat tengok yang Tashigi ni juga berada dalam kapal Garp untuk menuju ke Hachinosu. So kalau Tashigi pun member SWORD, maka berkemungkinan besar Smoker pun sama. Dan aku ada lagi beberapa ahli SWORD yang lain yang dah aku senaraikan dalam video aku yang ini. So kalau korang belum tengok lagi, korang boleh check that video out lepas ni. Okay. And finally, not to mention Monkey D. Garp lah, yang sampai ke hari ni aku masih berpegang dengan teori aku yang dia merupakan leader untuk SWORD. Kita boleh tengok masa chapter 0 lagi, dia boleh belah macam tu je masa tengah bercakap dengan superior dia. I mean, come on lah, of course dia tengah cakap dengan superior dia kan, sebab lepas dia keluar dari bilik dia tu, terus Aokiji cakap, Garp, tuan telah tolak lagi satu promotion. Semeo! Nampak kat sini ada Aokiji kan. Okay, relax jap. Jadi aku sentuh pasal Aokiji dengan butiran dia pasal SWORD tu tadi. Pada seterusnya pula kita boleh tengok sekali lagi Sengoku cakap, Garp, Shiki tu urusan aku, jangan masuk campur. Lepas tu Garp cakap, oh tak apa, nanti aku bagi kredit kat korang, okay? So kat sini menunjukkan sekali lagi point Aokiji kat sini yang menerangkan, which is anggota-anggota SWORD ni langsung tidak terikat dengan apa-apa arahan daripada pihak atasan. So that's why aku cakap chapter ini semakin mengukuhkan lagi teori aku berkenaan Garp adalah leader of SWORD. Okay, berbalik kepada point yang aku cakap akan membuatkan korang macam what? Serius atau lah, masuk akal juga iaitu adakah maklumat tentang SWORD yang disuap Aokiji kepada Blackbeard ini adalah maklumat yang benar? Itu pun kita kena consider juga. Yes, maklumat Aokiji itu adalah canon, tapi adakah maklumat yang dibagi kepada Blackbeard itu canon? Maksud aku, berkemungkinan dia telah scam Blackbeard dengan memberikan maklumat palsu kepada Blackbeard. And after all, Kobe yang mula buka mulut dulu kat sini. For me, kalaulah maklumat yang Aokiji bagi tahu itu adalah palsu, so maybe berkemungkinan dia nak mess with Blackbeard plan yang nak jadikan Kobe sebagai the bargaining chip towards his ambition. Sebab kalaulah SWORD ni dah resign, apa guna lagi Marine simpan anggota SWORD ni kan? Sebab benda ni kan akan merosak image Marine kalau anggota SWORD ni buat sesuka hati diorang. Lepas tu pula dah resign dari Marine tapi masih gunakan facilities Marine lagi kan. Siap diorang ada in charge untuk jaga base lagi. Bukan apa tau, macam si Cibukai kan. Tengok Jinbe, masa dia tak nak dengar cakap untuk lawan Whitebeard, terus kena kunci. Dan satu lagi, Blackbeard tak perasan ke yang Aokiji macam dah bagi hint dekat dia, which is satu, SWORD dah letak jawatan sebagai Marine. Yang kedua, SWORD bebas
kalau diorang nak langgar Yonko. So mungkin korang macam, what? Serius lah? Atau lah, masuk akal juga kan? So that's why lah aku cakap berkemungkinan maklumat yang disampaikan oleh Aokiji kepada Blackbeard kat sini adalah palsu ataupun tak semuanya betul. Alright, akhir sekali, perkara yang paling menarik untuk kita bincangkan bersama adalah tentang kekuatan Monkey D. Garp yang dilihat sangatlah luar biasa. Gila lah guys, satu tumbukan daripada sang hero legenda itu selayaknya Shockwave yang dihasilkan oleh buah iblis Gura-Gura Nomi dan juga Hito-Hito Nomi model Daibatsu. Kalau Whitebeard dan Sengoku memerlukan kekuatan buah iblis untuk menghasilkan impak yang segergasi itu, Garp hanya perlu menggunakan sebelah tangan yang bersalut haki sahaja untuk menghasilkan serangan yang sebesar itu. Memang gempak lah. Kita dapat tengok yang jarak Garp dengan permukaan tanah semasa dia melepaskan tumbukan tersebut jauh gila kot. Itu pun dia berjaya untuk menghancurkan sebuah bandar yang ada kat situ. Even Shanks dalam chapter yang ke-1079 yang lepas pun kena menghampiri Kid untuk menyerang Kid, tapi si Garp ni tak payah. Cukup dari jauh je dah boleh hasilkan kesan yang lebih besar daripada serangan Shanks tu. So memandangkan Garp dan Roger mempunyai kekuatan yang setara dan Zebek pula dikatakan lebih kuat daripada Roger, maka tak hairanlah sekiranya Pulau Great Valley yang menjadi gelanggang pertarungan mereka bertiga telah pun lenyap daripada peta dunia One Piece seandainya serangan-serangan yang diorang keluarkan ni menggunakan skala yang sebesar ini. Patutlah Sengoku hentikan Garp daripada menyerang Akainu masa dekat Marineford dulu kan. Walaupun Akainu tu merupakan magma yang mampu membakar api yang lain, kalaulah Garp serang dia secara direct dengan haki yang sekuat ini, confirm berderai kawan tu. So sebab itulah kenapa Sengoku tahan Garp, dan bahkan Sengoku sendiri yang menahan Garp juga adalah disebabkan oleh tidak ada seorang marine yang lain pun yang mampu untuk menghentikan Garp selain daripada Sengoku sendiri. Macam manalah agaknya kekuatan si Monkey D. Dragon pula Masa Luffy guna Haoshoku Haki dekat Marineford dulu pun, marine-marine kat sana dah akui kemampuan Haoshoku Dragon sangat menakutkan mereka kan. So mungkinkah Dragon juga telah pun berjaya untuk mencapai tahap Haoshoku Haki yang standing dengan Garp ni? Yalah, lagipun Dragon sekarang sedang berada pada usia prime dia kan. So sepatutnya dalam kalangan mereka tiga beranak ni, Dragon lah yang mempunyai kekuatan yang paling hebat jika dibandingkan dengan faktor usia dan pengalaman kan. Macam mana pula menurut korang geng? Please drop your comment down below. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi